Kita berdoa supaya orang Islam menjadi kuat, tapi orang Islam bertambah lemah. Kita menyebutkan Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam agama yang tertinggi, tidak ada agama lain yang mengatasi Islam. Tapi dalam realiti dunia nampaknya agama lain mengatasi Islam walaupun kita terima atau tidak. Jadi kita terfikir, ke mana pergi segala doa kita tu? Apakah Tuhan tidak makbul atau macam mana? Ini yang saya nak kupaskan isu malam ini. Apa untung tentang hal-hal begitu? Ilmiah ni kalau kita melihat kadang-kadang, ialah saya dalam hal-hal begini, kalau terdapat keadaan konflik begitu, misalnya antara Wahabi dan bukan Wahabi Sunni lah kita kata di Malaysia ni, walaupun pro and con-nya banyak penceramah-penceramah tu yang menyokong yang tidak. Tapi saya lebih suka merujuk kepada pihak berkuasa yang tertinggi agama di Malaysia. Di peringkat negeri, apa kata pihak berkuasa negeri sama ada mufti dan juga jabatan-jabatan agama. Dan di peringkat federal, apa kata Majlis Fatwa Kebangsaan. Saya lebih suka refer kepada begitu sebab mereka mempunyai otoriti yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk mereka menentukan kedudukan benda-benda begitu. Jadi bagi saya walaupun suka tak suka, walaupun saya kadang-kadang ada ceramah termasuk idea-idea di antara kontroversi begini dalam bab akidah, tapi saya lebih menerima penetapan yang dibuat oleh JAKIM, Majlis Fatwa, yang mengatakan bahawa fahaman Wahabi tidak sesuai, perkataan tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Saya setuju dengan cakap itu. Tanpa elaborate haram ke bercanggah apa semua, saya tak tahu, kena tanya dia orang lah. Tapi saya lebih suka berada di atas keputusan ini. Lebih baik untuk diri saya dan lebih baik untuk dakwah dan untuk orang Islam. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada tajuk malam ini. Isunya simple saja. Kita terasa kita banyak berdoa. Macam-macam doa kita. Oleh sebab kita berdoa, setiap waktu kita berdoa, setiap malam kita berdoa, doa pula berbagai-bagai jenis, kita terasa macam doa kita tak dimakbulkan. Kita berdoa untuk orang Melayu jadi kuat, tapi orang Melayu tetap lemah. Kita berdoa supaya orang Islam bersatu padu, supaya orang Islam lagi berpecah belah. Sedih. Kita berdoa supaya orang Islam menjadi kuat, tapi orang Islam bertambah lemah. Kita menyebutkan Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam agama yang tertinggi, tidak ada agama lain yang mengatasi Islam. Tapi dalam realiti dunia nampaknya agama lain mengatasi Islam walaupun kita terima atau tidak. Jadi kita terfikir, ke mana pergi segala doa kita tu? Apakah Tuhan tidak makbul atau macam mana? Ini yang saya nak kupaskan isu malam ini. Saya akan rujuk kepada beberapa ayat Al-Quran kalau sempat. Antaranya tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, kata Tuhan, jawab kepada mereka, aku ni dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan menerima doa mereka apabila mereka berdoa kepada aku. Falyastajibu li, maka berdoalah kepada aku. Perintah berdoa ini ulama secara jumhur telah mengatakan memang wajib. Kalau kita tak berdoa kepada Tuhan, bermakna kita akan berdoa kepada pihak lain, mungkin akan menjejaskan akidah kita. Itu ayat yang saya nak ambil satu. Kemudian tuan-tuan tengok ayat lain pula.
tentang kewajipan kita berdoa ini yang selalu disebutkan oleh imam-imam waktu salat dan lain-lain. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 60. Kata Tuhan kamu, hendaklah kamu semua berdoa kepada aku, pasti aku akan menerima doa kamu. Tetapi bagi mereka-mereka yang mentakburkan dirinya untuk tidak beribadat kepada aku, termasuk tidak berdoa, sebab berdoa itu sebahagian daripada ibadat. Bahkan as-salatu bahasa Arab tu maksudnya ad-doa, sama. Bahasa Inggeris, kita berdoa dengan kita sembahyang tu sama, pray. Equivalent dengan Arab. Bahkan mereka-mereka yang enggan berdoa dan maksudnya tidak hendak beribadah kepada Allah melalui doa, mereka akan masuk ke neraka Jahannam secara yang amat hina. Itu dua ayat yang jelas mewajibkan kita berdoa dan memohon kepada Allah. Tapi isunya kita terasa doa kita tidak dimakbulkan. Ini jawapannya. Betul atau tidak doa kita tidak dimakbulkan, tuan-tuan tengok ya. Saya ni agak tergopoh-gopoh sikit dalam waktu PKP sebab waktu terhad sangat. Sampai bunyi loceng saya kena stop pakai break emergency. Kalau dulu ada juga tolerance. Sekarang nampak tak tolerance. Kalau saya cakap tergantung macam mana, payah juga. Tuhan berfirman, surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 18. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak mampu nak hitung sebab terbanyak sangat. Tuhan kata banyak sangat kamu tak mampu nak bilang. Tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maknanya Allah tak ambil hati. Allah tak kecil hati, Allah tu Maha Pengampun walaupun kamu tak mengakui nikmat Allah tu banyak. Inilah puncanya. Sebab kita kata Tuhan tak makbul, Tuhan tak begitu begini. Sebab kita gagal menilai nikmat atau tidak. Kita duk nampak satu dua yang Tuhan tak makbulkan. Kita tak nampak limpahan nikmat yang kita dapat sepanjang hidup kita daripada pagi sampai ke malam, tidur pagi besok terus lagi, semua dikelabuti oleh nikmat. Kita bangun pagi terjaga, alhamdulillah nikmat. Ada orang yang tak bangun terus. Kita dapat makan dengan senang. Waktu kita berada dalam PKP baru ni, gaji berjalan elok walaupun tak bekerja. Nikmat. Nikmat. Kita hidup sama 71 tahun macam saya ni. Masuk hospital adalah sekali-sekala campur-campur semua. Campur adalah dalam 2 bulan. Sepanjang 71 tahun tu kita kata masuk hospital 2 bulan. Jadi 70 tahun berapa bulan lagi nikmat semuanya. Itu saya yang rekod penyakit banyak. Ada orang yang tak pernah masuk hospital, nikmat, tapi dia tak rasa nikmat. Sebab dia nak nampak satu dua perkara yang dia gagal dapat. Antaranya dia kata dia nak kahwin 2 daripada muda sampai ketua tak boleh kahwin. Jadi dia rasa Tuhan tak makbul doa dia. Dia masuk jadi parti politik dah lama dah. Jangan kata nak jadi Perdana Menteri, dia kata dia nak jadi exco negeri pun payah, doanya tak makbul. Ini antara perkara-perkara yang menyebabkan manusia dia gagal menilai nikmat. Sebab dia merefer kepada nikmat itu terlalu spesifik untuk diri dia. Dia tidak boleh menilai nikmat-nikmat yang universal. Kita dapat air percuma daripada langit, air yang bersih, oksigen yang cantik. Ada negeri-negeri yang nak dapat oksigen seperti di Tokyo. Nak dapat udara yang bersih, kena beli, kena masuk dalam bilik khas. Kat luar public itu dah semua polluted. Air-air sungai asalnya bersih yang mengotorkan kita. Nikmat. Jadi kerana itu, kesemua itu kita berada dalam keadaan nikmat. Tuhan memberi negeri ini mewah, subur, campak saja benih, tumbuh-tumbuhan. Nikmat. Baja tak cukup pun tak apa. Dah orang Melayu pula mendapat tanah rizab Melayu banyak. Nikmat.
Tapi orang Melayu tak hargainya, jual. Tinggal 12%. Kita yang menafikan nikmat kita. Kita yang menghancurkan nikmat kita. Nikmat Tuhan bagi, apa lagi? Orang berebut nak datang negeri kita sebab negeri kita subur. Negeri kita begitu cantik lokasinya. Berada di tengah-tengah perjalanan. Tapi kita gagal menilai nikmat itu, duk nampak satu dua. Maka kemewahan negeri ini, kehebatan negeri ini, orang lain yang dapat faedah sebab kita gagal menilai nikmat. Tidak menghargai nikmat. Itu punca dia. Bukan saya nak refer pada contoh-contoh ni, orang kata contoh-contoh politik, tapi bukan politik, itu realitinya. Sebab kita gagal menilai nikmat Allah, maka kita tidak menghargai nikmat itu, maka kita lalai nikmat itu, akhirnya nikmat itu terlepas daripada tangan. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Betapa banyak nikmat-nikmat yang telah diberi kepada kita secara langsung daripada Allah, daripada langit bumi yang cantik. Secara tak langsung dengan peruntukan perlembagaan untuk Rizab Melayu, untuk Ketuhanan Melayu, semua itu secara tak langsung. Tetapi semua kita abaikan. Kita lupa itu nikmat. Jauh sekali daripada bersyukur. Ya tak? Jadi ini masalah utama kepada kita yang kita rasa tu tak ada nikmat. Tuhan tak bagi, Tuhan tak makbul. Yang sebenarnya bukan Tuhan tak makbul, tapi izinkan saya guna perkataannya agak kasar, kita buta untuk melihat nikmat Allah. Kita tak dapat mengenali nikmat Allah. Kita tak dapat insaf kita berada dalam nikmat Allah. Itu isu perkara yang paling serius yang menyentuh akidah kita. Tuhan sebut lagi menguatkan hal ini. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tuhan memberikan kepada kamu apa yang kamu minta, dia bagi semuanya. Dia kata, tak ada, banyak saya minta Tuhan tak bagi. Sebab dia nampak cara dia. Saya dalam hidup saya ni, saya rasa boleh katakan hampir 99% Tuhan makbul semua doa saya. Saya faham gitu. Sebab cara saya melihat nikmat macam tadi. Saya tak ambil benda-benda titik bengik. Macam sakit. Sekali-sekala. Itu ujiannya cukup baik untuk saya insaf. Tak nak sakit langsung, jangan jadi manusia, jadi robot, jadi besi, tak sakit langsung. Jadi manusia tak sakit, pelik lah. Tiba-tiba sakit itu bukan nikmat. Sakit itu nikmat kepada orang yang insaf, orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Itu menilai. Jadi Tuhan memberikan kepada kamu setiap yang kamu minta, semua Tuhan berikan. Wa in ta'mudu ni'matallah. Kalau kamu menilai nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak boleh membilang. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak mampu bilang. Tetapi ini berat sikit ayat ni. Innal insana lazalumun kafar. Tapi banyak manusia zalim dan kufur. Ini puncanya. Zalim ni maksudnya dia tidak mengakui itu semua. Bahkan dia derhaka kepada Allah. Dia kecewa dan sebagainya kerana tak dapat permohonan yang dia minta pada pandangan dia. Maka dia menzalimi dirinya dengan menderhaka kepada Allah, tak mengakui dan sebagainya. Dia menzalimi dirinya kerana dia meletakkan dirinya dalam keadaan kemurkaan Allah dan masuk neraka. Di dunia pula, mungkin kerana sikap dia begitu rupa, dia juga kadang-kadang tak menghargai apa yang ada kepada dia. Jadi dia tak dapat guna dengan baik. Itu maksud zalim yang meluas sini. Dan Tuhan kuatkan lagi lepas itu, kafar. Bahkan mereka itu kufur. Kufur, tuan-tuan, maksudnya ialah menafikan nikmat. Sebab itu perkataan kufur itu, orang yang menafikan nikmat, menafikan yang dia ni ada pencipta pun dia panggil kufur, kafir. Sebab itu perkataan kafir itu, dia menutup, menafikan. Lawan kafir, lawan kufur ialah syukur. Jadi, oleh sebab kita menzalimi diri kita sendiri, dan kita pula mengkufuri nikmat-nikmat Tuhan, menyebabkan kita tak nampak kita sedang berada dalam keadaan nikmat. Banyak orang macam itu. Dia dah sihat lama dah. Sekali kena masuk hospital merintih sampai seolah-olah macam, yalah. Betapa banyak orang yang ditakdirkan dengan keadaan kaki sebelah. Tapi dia redha dengan kaki itu, tapi dia tak rasa susah pun. Dia menerima itu semua. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian,
persepsi kita melihat nikmat ini mesti dibetulkan. Kalau kita melihat nikmat dalam bentuk individualistik macam itu, dalam bentuk personal yang macam itu, kita tak dapat nilai nikmat Tuhan. Takkan Tuhan nak lulus semua, orang nak jadi Perdana Menteri semua dia bagi, baru doa yang makbul. Orang nak kahwin dua, semua Tuhan bagi, semua Tuhan makbul. Sebab boleh katakan kebanyakan orang lelaki ada niat nak kahwin dua, ya tak? Jadi kerana itu, melainkan kalau dia nak kahwin satu pun tak boleh, barulah dia rasa doa dia tak makbul. Ni kahwin satu, dia boleh katakan 99% berjaya. Itu contohnya. Yang kerana itu tuan-tuan sekalian, kita salah menilai nikmat. Maka kita tak nampak nikmat. Sebab itu sehingga Tuhan kata, kalau kamu hitung nikmat, kamu tak terhitung. Tapi malangnya manusia itu zalim dan kufur. Ayat yang selanjutnya, sikap ini timbulkan apa? Tuan-tuan buka surah Ibrahim juga ayat yang ke-7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memberi pengisytiharan kepada kamu. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan gandakan bertambah kepada kamu. Kalau kita bersyukur, bermakna menerima nikmat Allah dan menilai nikmat Allah dengan bagi infak, itu tanda syukur itu. Bagi belanja, mengaku dengan mulut, banyak memuji limpah kurnia Allah, itu simbol syukur. Simbol syukur ulama kata ada 3. Mengaku dengan hati, sebut dengan mulut, dengan bertasbih kepada Allah, menjunjung Allah, mentakbirkan kepada Allah, dia mengakui nikmat. Dan yang ketiga, dia buktikan dengan tingkah laku. Dia banyak berderma, banyak berinfak kerana dia menilai nikmat dia. Dia insaf nasib orang lain yang tak dapat. Itu antara bukti-bukti syukur. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah. Betul tuan-tuan sekalian. Banyak jutawan-jutawan yang saya tahu, apabila dia lagi banyak derma, lagi insaf, lagi dapat dia punya ni. Kedai-kedai makanan pun yang suka berjamu dengan orang ni, kedai dia lagi laris. Sehingga orang kata macam dia ada guna-guna lah. Macam-macam cerita kita dengar. Ada orang yang nak bagi tarikkan kedai tu letak perempuan cantik, mereka tak laku juga. Ya tak? Jadi dengan kerana itu tuan-tuan sekalian, Tuhan dah berjanji dah, kalau kamu syukur, aku gandakan, aku tambahkan rezeki. Sebaliknya wal in kafartum, jikalau kamu kufur, tidak mengakui nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Tuhan tak kata kalau kamu berkufur, aku akan tarik nikmat. Tuhan tak kata gitu. Sebab ada orang yang kufur pun lagi kaya pun ada. Tapi Tuhan kata, ingat, kalau kamu kufur, tidak mengakui nikmat, dosa besar, maka azab aku amat pedih. Azab di dunia pun dah orang tu terima dah. Kadang-kadang kerana dia angkuh, dia riak, dia apa semua walaupun dia kaya, sebab tidak bersyukur, dia dibenci, menyampah oleh orang. Banyaklah macam itu. Sebab dia tak bersyukur. Apabila tak bersyukur, dia ego, dia angkuh dan berbagai-bagai perangai. Takbur, riak. Lagi orang benci. Di dunia dah terima azabnya. Di akhirat, azab yang clear. Ke neraka lah tempatnya. Jadi dengan kerana itu tuan-tuan sekalian, ini bagaimana Tuhan menilai nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan sebagaimana sepatutnya kita mengakui nikmat Allah. Bukan dilihat dalam bentuk spesifik individu, tak boleh kahwin dua, tak naik jadi orang penting, macam perebutan jawatan jusa satu orang. Tapi yang berada di bawah tu ramai. Takkan semua boleh Tuhan nak izinkan. Jadi kerana itu contoh-contoh kecil lah. Contoh-contoh besar tuan-tuan dah boleh tengok. Kemudian, kalau kita katakan sedikit sebanyaklah betul, doa kita tidak makbulkan. Kemungkinan ada orang yang berhujah mengatakan demikian. Saya nak baca ayat Quran tentang hal ini. Saya perkuatkan dengan semua ayat Quran tuan-tuan sekalian ya. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang popular yang banyak orang baca sehingga pemimpin-pemimpin tertentu pun baca.
Dia tak boleh baca secara ayat Quran ini, dia baca terjemahannya. Tuhan tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum. Melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Tuhan sediakan raw material. Tuhan sediakan tanah yang subur kepada kita. Kita tanam. Tanam tu usaha kita. Tak ada daripada Tuhan sedia. Sekali dengan tanah pun Tuhan sedia. Pokok pun Tuhan sedia. Naik tumbuh pun Tuhan sedia. Makan besok pun Tuhan yang masuk dalam mulut. Bukan macam itu. Maka kita kena mengubah kebukaan yang Tuhan telah beri kepada kita tadi. Kita ubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Untuk dia menjadikan perkara-perkara yang bertambah nikmat itu. Kalau kita katakan mungkin produk baru dan sebagainya. Ini yang berlaku di Eropah. Tuhan bagi kepada Eropah penemuan sains teknologi ini. Dia mengubah besi-besi yang dijumpai dalam bumi semua menjadi motor-motor mewah. Ekspor. Dia mengubah. Sehingga Jerman 1,550 bilion ekspor tahunan dia. Makel tu. Hebat kejayaannya. Dia pakai baju 10 tahun dulu, masih pakai sampai sekarang. Tak pakai bodyguard. Cuba tuan-tuan tengok. Itu Islamic punya behavior. Islamic punya karakter. Islamic punya moral value. Jadi kalau kamu sendiri tak mengubah keadaan itu, kamu nak harap benda tu berlaku jadi nikmat, salahlah. Ini puncanya. Ini punca kepada orang kita. Sebab itu saya tengok dalam viral-viral yang keluar, baca doa ni 1000 kali, rezeki murah. Baca ayat ini dengan betul-betul suami sayang. Dia tak sebut nak kena buat begini. Banyak dalam viral-viral. Saya kata pendekatan Islam macam ini ni akan meneruskan kemunduran orang Islam. Kalau tuan-tuan tengok, kalau betul lah pendekatan bergantung pada doa semata-mata ni, Nabi nak berpindah ke Madinah tu amat punya teruk. Terpaksa melalui berbagai bukit bukau, masuk dalam gua, pergi jalan yang tak popular, ikut Laut Merah tepi tu. Dia sebagai Nabi, doa saja Tuhan terbang pergi ke Madinah. Tak payah susah macam ni, dia Nabi. Ini kita siapa dia? Doa dah jadi kaya-kaya. Ini semua ajaran yang tidak tepat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Peperangan Nabi dalam 13 peperangan dia menang 11 atau 12. Kesemuanya dengan penuh survival, dengan penuh struggle, dengan penuh gigih, dengan penuh strategi. Ada satu peperangan yang Nabi tewas. Perang Badar kan peperangan apa? Yang dia kalah tu. Saya nama peperangan saya mudah lupa. Orang Islam ramai dalam peperangan tapi kalah. Bukan doa tak makbul. Nabi kata kamu jangan turun daripada bukit ini. Musuh strategi dia mengundurkan diri. Tapi mereka tamak kepada harta rampasan, turun. Waktu tu juga ambush dibuat musuh, kalah. Peperangan di Bukit Uhud tu, peperangan Badar ke peperangan Uhud, itu saya tak ingat dengan nama, saya mudah confuse lah walaupun berkali-kali sebut. Itu contohnya. Jadi kesemua kejayaan Nabi dalam berbagai-bagai peperangan, bagaimana dia nak pergi ke Madinah tu, semua dengan usaha yang amat gigih, dengan penuh strategik pula tu, dengan civilian yang dia guna, orang yang memantau musuh dan sebagainya. Tiba-tiba kita zaman moden ni berdoa. Baca doa ni pasti berjaya. Saya tengok keluar dalam viral tu, saya tengok tajuk, saya tak nak tengok dah. Bukan saya tak menafikan ayat-ayat yang dia sebut tadi. Tapi penggunaan ayat secara yang macam itu, bukan maksudnya yang itu. Macam dia nak puja wanita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia pun baca setiap petang pergi jampi orang perempuan tu. Akhirnya perempuan tu setuju. Tapi itu betul-betul magic macam itu, ayat Quran tu bukan ke arah itu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita mengambil jalan ringkas macam ini, untuk kita memakbulkan doa kita, tetapi kita tidak melakukan usaha yang patut mengikut ayat ini, kamu yang kena mengubah keadaan itu, bukan hanya kamu dengan menyerah. Maka di sini salah kita. Saya baca lagi ayat lain. Nak menceritakan usaha ini satu perkara yang amat penting. Tuan-tuan buka surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 53. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran
ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Begitulah Allah tidak sekali-kali mengubah apa yang ada, nikmat yang dia telah berikan kepada manusia, mana-mana kaum. Melainkan kaum itu sendiri yang mesti mengubahnya dengan diri mereka sendiri, dengan titik peluh, dengan usaha dan sebagainya. Termasuk dengan research, dengan apa semua ni. Bukan usaha saja. Usaha sendiri daripada serendah-rendahnya titik peluh sampai kepada peringkat research, buat teknologi moden apa semua ni untuk mengalahkan musuh. Sebab itu Tuhan kata, fastaidu mastata'tum min ribatil khayli fastaidu mastata'tum min ribatil khayli turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum. Kamu bersedialah kekuatan, apa-apa kekuatan. Fastaidu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum. Kamu sedialah kekuatan. Kekuatan ini ulama tafsir mengatakan termasuk kekuatan sains dan teknologi. Dan dengan kuda-kuda kembangan, kalau sekarang ni mungkin jet pejuang dan sebagainya, yang kamu boleh menakutkan musuh kamu dan musuh Allah. Tapi apa yang kita buat? Apa yang negara Islam buat? Semua import daripada barat. Akhirnya kita nak lawan dengan barat dengan senjata mereka sendiri. Ini yang jadi masalah. Dah berapa puluh tahun dah. Ini problem utama umat Islam, sama ada di peringkat global atau di peringkat lokal. Macam itulah sikap kita. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, selagi kita pisahkan usaha dan ikhtiar daripada doa kita, maka itu satu sistem yang bukan dianjurkan oleh Islam. Saya nak baca lagi. Bagaimana kaitan apa yang kita akan dapat bergantung kepada usaha kita. Ayat yang selalu kita baca surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak membebankan mana-mana orang, melainkan Tuhan memberi kelapangan kepada dia. Laha ma kasabat. Bagi orang berkenaan, dia akan dapat kebaikan daripada usaha dia. Apa yang baik dia buat, dia akan dapat kebaikannya. Wa alaiha maktasabat. Bahkan kalau dia buat benda buruk, keburukannya dia dapat. Kalau di dunia, kebaikan yang dia buat, dia dapat kebaikan, hasilnya. Di akhirat dia dapat pahala. Tapi kalau di dunia, keburukan yang dia buat, di dunia pun dia dihina, dibenci, di akhirat dia akan diumbankan ke neraka. Lepas tu, Rabbana la tu'akhidna, tu ayat menambahkan lagi lah doa. Tapi nak ceritakan, usaha kita, apa yang kita buat, baik hasil kita dapat, buruk maka kita dapat keburukannya. Itu contoh bagaimana kaitan antara usaha dan ikhtiar dengan makbul atau tidak doa kita. Saya nak baca lagi. Agak tergesa-gesa sikit, tidak kejar masa ni. Firman Tuhan dalam surah An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Ayat ini lagi spesifik, lagi tepat dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Bagi orang laki-laki, dia akan dapat habuan apa yang dia usahakan. Bagi perempuan juga, dia akan dapat habuan apa yang mereka usahakan. Maka kamu pohonlah daripada Allah di atas segala limpah kurnianya. Ayat ini dia minta usaha itu nombor satu, lepas tu baru berdoa. Maka kamu berdoalah kepada Allah untuk mendapat berbagai-bagai kelebihan yang Tuhan bagi. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui di atas segala-galanya. Clear ayat ini. Kamu mesti berusaha untuk dapat bahagian, sama ada laki-laki atau perempuan, maka pohonlah daripada Allah untuk merestuinya. Ini yang jadi pegangan Islam yang betul, tetapi kita sebaliknya. Sebab tu saya kadang-kadang melihat orang Islam secara yang bukan majoriti, setengah-setengah je lah. Jadikan doa itu macam escapism peribadi je, untuk ketenangan dan sebagainya, tapi entah ya entah tidak, tak tahu. Ayat yang paling clear lagi yang kita selalu share ni, surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan memberikannya jalan keluar, way out, exit ataupun
solving problem. Tuhan akan menyelesaikan masalahnya. Di sini maknanya bertakwa itu ialah jalan penyelesaian. Bertakwa termasuk berdoa dan termasuk berusaha. Kalau tuan-tuan tengok dalam ciri takwa, tak memadai dengan berdoa. Mesti melakukan yang Tuhan suruh. Tinggal perbuatan yang Tuhan setegah. Amalan-amalan yang baik. Termasuk usaha ikhtiar. Itu maksud takwa. Maka siapa yang bertakwa macam itu, Tuhan memberikannya jalan penyelesaian dalam hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan dapat rezeki yang dia tak boleh nak ramalkan. Banyak ada orang bagi tahu, saya tak sangka lah Ustaz, saya dapat begini-begini. Setelah saya bagi derma kita saya dapat yang ini banyak. Dia kata banyak sangat. Saya tak sangka begitu. Maka dia terus berderma dan sebagainya. Dan dia terus usaha murah rezeki. Sikit-sikit dia usaha, banyak-banyak dapat. Banyak cerita-cerita macam tu kita dengar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, setelah berusaha, setelah berikhtiar dan berdoa, dia bertawakal kepada Allah. Tak payahlah under table, over table nak bagi kipas, tak payah. Itu maksud dia. Tak perlu yang lain-lain. Cukup dengan tawakal setelah kamu berusaha dan berdoa. Inna Allah balighu amrihi. Kerana Allah itu apa yang dia nak buat, semua dia boleh buat mencapai tujuannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Maka Allah telah menentukan setiap sesuatu itu ada kadar penentuannya. Saya terjemah itu semua mengikut bahasa saya. Sebab saya faham dia berikut. Tafsir saya dah tengok. Tuan-tuan tengok nanti tak tepat sebiji word by word dengan terjemahan Melayu tu jangan. Tapi maksudnya tak akan lari. InsyaAllah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila sikap kita tak serba bikin, orang kata cakap tak serba bikin begini. Yang Tuhan berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu bercakap sesuatu yang kamu tak buat? Berdoa tapi tak buat mengikut apa yang kamu doakan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat buruk dan amat murka di sisi Allah kalau kamu bercakap sesuatu yang kamu tak buat. Clear, inilah yang sedang berlaku dalam dunia Islam dan termasuk negeri kita. Tengok dalam viral-viral tu, menyalah orang ni, menyalah orang ni, tapi akhir-akhirnya pada saya 2 kali 5 orang tu, orang ni 5 kali 2. Akhir-akhirnya pimai-pimai duk tang tubuhnya. Ini yang sedang kita lalui dah. Berapa kali pilihan raya dah. Tak sedar. Apalagi dah lebih. Orang cerdik pandai pun banyak. Maka sebab itu Tuhan sebut, kita nak mendapat kebahagiaan di dunia pun dengan amal soleh. Bukan sekadar berdoa. Tuan-tuan tunjuk. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa yang buat amalan soleh, sama ada laki-laki atau perempuan, termasuklah berdoa dan berusaha. Amal soleh ni lebih tepat berusaha. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman betul-betul, dia yakin dengan kekuasaan Allah. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Fa sababiyah. Jawab syarat. Pasti kami memberikannya kehidupan yang berjaya, yang baik. Maksudnya kebahagiaan hidup di dunia. Pasti. Fa ni dengan tambah lam. Pasti kami memberikannya kehidupan yang bahagia di dunia. Dengan syarat dia buat baik. Laki-laki atau perempuan, dia beriman. Di akhirat pula, walanajziyannahum ajrahum. Dan pasti kami akan balaskan ganjaran kepada mereka di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik lagi daripada apa yang dicapai di dunia ni. Ini janji Tuhan, tuan-tuan sekalian. Nak kejar masa ada lagi sikit. Kita nak tengok sebab-sebab kononnya doa kita yang tak dimakbulkan ni. Apa sebab? Saya baca ni satu komen daripada ulama-ulama saleh dan lain-lain dalam kitab hadis Tanbihul Ghafilin. Apabila dia menguraikan tentang doa tak dimakbulkan ni, dia kata begini. Ada 7 sebab perkara utama mengapa doa tak dimakbulkan. Yang pertama, kamu membuat perkara yang Tuhan murka. Kamu tak minta keredaan, bahkan kamu tak bertaubat pun. Banyak kita buat yang Tuhan marah tapi kita tak bertaubat, kita tak insaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengakui kamu hamba Allah, tapi perangai kamu tidak menggambarkan kamu hamba. Seolah kamu tak pernah solat, tak pernah minta maaf kepada Tuhan, tak pernah beristighfar. Hamba apa macam itu? Banyak orang macam itu. Yang ketiga,
Kamu membaca Quran siang malam, sekadar baca. Kamu tak memahaminya, kamu tak mentadabburnya, kamu tak betul-betul berada di atas kehendak Al-Quran. Akhirnya, Al-Quran menjadi kitab ta'abudi yang dibaca untuk tambah pahala saja. Tapi bukan kitab hidayah yang Tuhan sebutkan. Sebab Al-Quran itu hidayah. Hidayah mana kita memahami dan kita mengamalkannya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu mengatakan kamu umat Nabi Muhammad. Kamu berselawat, kamu berwirid, kamu buat Maulidur Rasul, buat bagai-bagai acara dengan hebat, sembelih lembu berekor-ekor untuk acara Maulidur Rasul. Tapi kamu tak ikut sunnah dia dengan elok, menyeleweng daripada sunnah dia. Itu betul, itu tepat 100%. Yang kelima, kamu mengatakan dunia itu tidak ada nilai apa-apa banding dengan akhirat. Seperti sayap, lipas saja nilainya. Tetapi kamu hidup bahagia dengan dunia kamu tanpa peduli akhirat. Banyak macam itu. Sebut mulut lain tapi lain perbuatannya. Yang keenam, kamu katakan nikmat dunia apa juga yang kamu ada itu semua akan hilang. Kamu yakin begitu kamu akan tinggalkan apabila kamu mati. Banglo kamu dan sebagainya. Tapi kamu bekerja untuk dunia kamu seolah-olah kamu lupa mati. Kamu tak nak mati. Yang ketujuh, kamu mengatakan akhirat matlamatmu yang terakhir. Itu kesudahan kamu, itu ceramah. Saya pun selalu sebut begitu. Tapi kehidupanmu tidak menuju ke arah itu. Bahkan kehidupanmu seolah-olahnya kamu terlupa yang kamu akan menuju ke akhirat. Sebut hal-hal keduniaan sampai ke last moment of his life. Ada orang dia dihantar ke bilik ICU, dekat-dekat nak masuk ICU pun masih tanya, macam mana kedudukan saham dia, di mana kunci kereta mewah dia dan berbagai-bagai. Dia tak tanya benda-benda lain. Banyak orang macam itu. Kalau dah macam itu dikatakan oleh ulama ni, macam mana kita nak harap Tuhan makbulkan doa kita sebab kita tak tolong dia. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. In tansurullah. Kalau kita tidak menolong Allah, bermakna kita menderhaka kepada dia. Tiba-tiba kita nak harapkan doa kita dimakbulkan. Ini pelik lah. Jadi saya rasa 24 je. 8.24 je. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ialah apabila dengan SOP, dengan waktu yang ketat begini dan rakaman begini pula, saya terpaksa agak penyampaian itu agak sikit sebanyak. Tak begitu natural sangat. Tapi orang macam mana pun saya harap benda itu berjaya. Sebab saya tengok berdoa kepada orang Melayu tu macam sebagai bentuk escapism yang seolah-olahnya untuk kepuasan hati. Tetapi tidak diikuti dengan action atau tingkah laku ataupun amalan yang sesuai dengan doa. Kita katakan macam inilah, kita berdoa untuk kekuatan umat. Tapi perbuatan kita semua membuat pada kelemahan. Maka yang berlaku ialah kelemahan. Seolah-olah doa tak dimakbulkan. Kita berdoa untuk kesihatan. Tapi kita tak buat untuk sihat. Kita tak jaga makan minum. Kita tak jaga berat kita. Kita tak kisah tentang berbagai-bagai. Tiba-tiba kita nak sihat. Ini satu perkara yang pelik. Jadi selagi benda ini berlaku di kalangan orang Islam, maka keindahan Islam atau the beauty of Islam cannot be seen through our rhetoric, but it must be seen through our actions. Indah atau tidak Islam tidak dapat dinilai hanya dengan retorik ceramah kita. Orang tak heran dengan ceramah ini, termasuklah saya. Tapi keindahan Islam, orang akan tengok tingkah laku yang kita buat dan kejayaan kita. Inilah yang sedang berlaku di Eropah. Sehingga orang kata, amalan Islam, perangai Islam, akhlak Islam berada di Eropah. Hanya akidah Islam berada di Timur Tengah. Orang kata begitu. Ini diakui, ya. Sehingga ada satu exhibition yang nak dibuat di London, saya tak ingat. Saya berhenti setakat itulah. Sebab saya tengah menunggu. Maafkan saya. Segala salah silap adalah saya. Kelemahan saya.
Sebarang ketelanjuran harap maafkan. Maklumlah bagi sekali yang macam ini, yang benar itu kesemuanya daripada Allah, hanya melalui saya. Maka yang salah dan silap yang serba kurang itu ialah daripada saya yang serba kurang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.